Jika salah seorang daripada imam atau makmum berada di dalam masjid dan seorang lagi di luar masjid, maka hukumnya seperti keadaan imam dan makmum dalam dua bangunan. Ataupun salah seorang daripada keduanya dalam bangunan dan seorang lagi di tempat lapang. Ini maknanya kalau dia terpisah, seorang dalam masjid, seorang di luar, maka hukum tadi yang dua syarat yang saya sebut tadilah. Mesti dia rabitah dan tidak lebih daripada 135 meter. Okey. Ataupun dalam surau ataupun madrasah sama juga. Ada surau, katakan surau dia bukan masjid. Surau dia ada syarat dia. Surau tak sama dengan masjid. Umpamanya sembahyang surau, dia sembahyang dalam bilik contoh. Dalam surau, surau yang ada bilik di belakang tu, dia imam di depan, dia sembahyang dalam bilik tu. Dan bilik tu dikunci contoh, maka tidak sah. Kerana dia dalam surau dia tak seperti masjid. Masjid boleh, di mana-mana masjid sembahyanglah. Atas menara, atas bumbung boleh. Manakala dalam bilik tu, kerana katakan pintu dia menghadap sebelah luar kan. Jadi bila dia nak menemui imam, nak menjumpai imam, dia terpaksa membelakangkan imam. Itu tidak sah. Tidak sah. Jadi mestinya kalau pintu menghadap ke depan boleh. Kalau pintu di belakang sana tidak sah. Kerana bila dia nak keluar, nak mendapati imam, dia kena membelakangi kiblat. Contohlah saya nak bandingkan dalam bangunan ni lah. Katakan masjid ni, katakan ini surau lah. Katakan surau. Surau madrasah. Dan ini pintu dia. Katalah. Jadi imam di depan. Jadi makmum yang semayang di depan ni, jangan potong imam lah, katakan sah yang di depan ni tidak sah. Kalau bangunan ni bangunan surau lah, pintunya itu je. Dan imam, maknanya makmum yang sah tu hanya berada di berbetulan pintu tu sah. Yang depan daripada pintu tu, katakan depan tu ada 2-3 orang boleh semayang tu, 2-3 sah lagi, contoh lah. Yang 2-3 tu kalau di surau tidak sah. Kenapa tidak sah? Kerana bila dia nak mendapati imam, dia terpaksa membelakangi kiblat. Dia jalan, dia pusing kan. Tuan-tuan faham kan? Yang sah di depan lah. Sah di depan, yang dua sah di depan tu, bila dia nak pergi kepada imam, dia keluar kat pintu tu, baru dia dapat. Masa dia keluar tu, dia membelakangi kiblat. Tak boleh. Tetapi orang yang duduk di tepat-tepat pintu tu, dia tak membelakangi kiblat. Dia terus datang ke depan jumpa imam. Dia ulama buat hukum sedemikian. Itu sah. Itu di surau atau di madrasah ataupun di rumah, di bangunan, samalah. Adapun di masjid tak apa. Masjid walaupun dia membelakangi sebab kelebihan masjid, kemuliaan masjid tu kita membelakangi pun tak apa, keluar sah. Sebab tu di situ kalau orang sembahyang Jumaat kan, boleh. Dia nak pergi jumpa imam, dia kena terpaksa membelakang sekejap, barulah dia patah jumpa imam. Itu sah sebab dalam masjid. Surau dengan madrasah dalam rumah tak sah. Kalau berimam pastikan dia nak menemui imam tu dengan tidak membelakangi imam. Terus jumpa imam ke depan. Begitu. Itu yang diperbahaskan. Jadi maka disyaratkan pada sah mengikut imam itu adalah seperti berikut. Maknanya kalau imam di luar tempat lain, makmum di tempat lain, tengok ada beberapa syarat. Yang pertama, jarak yang hampir tidak melebihi 300 hasta. Macam saya sebut tadilah. Imam dalam masjid, makmum dalam rumah ataupun makmum di padang. Pastikan saf yang terputus itu tidak melebihi 135 meter ataupun 300 hasta. Jangan terlampau jauh. Ia dikira dari tepi masjid sebelah pihak imam atau makmum yang di luar masjid atau dari akhir saf yang di luar masjid, bukan dikira di akhir saf dalam masjid atau tempat imam berdiri. Dia bukan kira 300 tu bukan kira daripada imam. Faham Kalau kira daripada imam memang jauh lah. Bukan kira saf imam, tak. Dia kira pada saf yang akhir di belakang. Kira daripada saf itu ke padang contohnya. Tengok jauh tak? Dekat. Kurang daripada 300 hasta sah. Tapi kalau jauh, tidak sah. Macam di Mekah kan, di Mekah Madinah. Boleh sembahyang di luar. Tapi jemaah yang akhir sekali dalam Masjidil Haram tu dengan jemaah yang di atas jalan raya tu, dia tak lebih daripada 300 hasta ataupun 135 meter. Mesti kurang. Boleh.
Kalau dia tak terputus lah, kalau panjang sampai berbatu-batu ke belakang, boleh, tak ada masalah. Dia kira yang saf yang terputus tu jangan melebihi 135 meter. Itu je. Yang saf yang terputus tu. Saf yang akhir dengan yang ke padang tu. Sebab tengah-tengah tu ada jalan raya contoh kan. Jalan raya tu pendek je. Jadi masih saf. Boleh tuan-tuan? Ada soalan? Ya. Kalau dia terpisah kurang daripada 135, maka dia dianggap dapat pahala. Tapi dengan syarat dia berada dengan jemaah-jemaah yang lain. Maksudnya orang yang sembahyang padang kan? Sembahyang padang ke sembahyang mana? Sembahyang dalam masjid. Yang sembahyang dalam masjid dia memang rapatkan saf, dah penuh. Kemudian buat lagi satu jemaah di seberang jalan raya contoh. Jadi dia mula jemaah di situ kan, dengan bersama-sama dengan orang lain, maka dapat pahala jemaah yang penuh. Dia yang tak boleh tu kalau kita seorang-seorang kat situ, katakan tak ada orang sembahyang atas padang, kita seorang-seorang sembahyang kat situ. Sembahyang sah. Sebab jarak dia belum melebihi 135. Tapi dia seorang-seorang sah lah. Seorang-seorang dia tidak dipanggil saf. Dulu saya dah sebut banyak kali, kalau kita sembahyang saf pertama lah katakan, penuh kan. Bila dah penuh, kita datang seorang baru sampai. Jadi kita jangan sembahyang seorang-seorang di situ, kena tarik kawan di bahagian hadapan tu, tarik. Kita takbir dulu, Allahu Akbar, tarik dia pelan. Kenapa tarik dia? Supaya kita nak ada paling minimum 2 orang. Bila ada 2 orang, itu baru dia panggil saf. Kalau seorang-seorang terkotang kanting, maka hukum dia makruh. Sembahyang sah tapi makruh, tak dapat pahala lah. Tak dapat pahala jamaah. Tarik dia. Sebab itu bab sembahyang ni kena belajar. Orang yang kena tarik dia faham dia, kena faham lah. Jangan ditarik balik. Dah ditarik, dia tarik ke depan, dia tak tahu. Ini merugikan. Dia tarik tu ada sebab. Kawan tarik, ini mesti nak buat sah baru. Kita undur belakang. Dah ada 2 orang. Tapi bila dah ada 2-3 orang yang baru datang, katakan baru ada 2 orang, tiba-tiba datang lagi 2-3 orang jamaah. Dah ramai kan? Jadi orang yang undur tadi, dia kena ke depan balik. Langkah ke depan kerana nak menutup yang kekosongan yang dia undur tadi. Begitu kaedah Islam cukup cantik. Jadi semuanya bersumberkan ilmu. Baik. Bukan dikira dari akhir saf dalam masjid atau tempat masjid. Maknanya dikira 135 tu bukan dikira di depan. Dikira pada saf yang last kali sampai kepada padang. Ataupun di tepi masjid dikira. Sini sebut tepi masjid kan. Jadi mana di situlah dia mula dikira tepi masjid sebelah pihak imam. Di tepi. Jadi adakah dia melebihi 135 ataupun tidak? Itu syarat yang pertama, iaitu mesti kurang daripada 300 hasta. Baik, muka surat 62. Syarat yang kedua, tidak ada yang mendindingi antara imam dan makmum. Dinding ni maksudnya tidak ada satu benda yang tutup lah, yang kita tak boleh nak pergi kepada imam. Ada tembok umpamanya, tembok yang tak boleh nak lalu lah. Kena panjat pula contoh, tak boleh panjat tinggi contoh. Ini tak boleh. Tak boleh ada tembok, mesti keadaan yang biasa. Ada kenderaan, ada rumah tu tak apa. Mana kita masih boleh mendapati imam. Tidak ada yang mendindingi antara imam dan makmum oleh sesuatu yang mencegah daripada laluan kepada imam atau yang mencegah daripada melihat imam. Jika sesuatu yang mendindingi antara imam dan makmum itu berpintu, katakan ada pintu, terus kepada imam, maka disyaratkan pada sah mengikut istilah itu, mestilah ada rabitah yang berdiri berbetulan pintu tersebut. Katakan ada pintu di belakang, pintu ni, pintu sliding ni kan, sliding itu terbuka lah. Jadi ada orang sembahyang kat situ, maka ada rabitah. Jadi orang di luar nampak kita rabitah tu. Rabitah tu penghubung, penghubung antara makmum dengan makmum ataupun makmum dengan imam. Jadi baru sah. Jadi 2 syarat ni paling utama tuan-tuan kena ingat. Pertama apa dia? Jarak dia jangan melebihi 300 hasta ataupun 130 meter dan mesti ada rabitah. Ini kalau 2 bangunan yang berbeza.